Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi ini cikgu akan berkongsi dengan murid berkaitan dengan subtopik 1.4 iaitu kekenyalan. Masih lagi dalam fizik tingkatan 5 silibus terbaru KSSM. Okey, so kita nak lihat di sini, nak bincangkan di sini berkaitan dengan kekenyalan yang biasanya sifat ini ada pada bahan seperti spring. Okey, so kekenyalan sebenarnya adalah satu sifat bahan. Okey, sifat bahan ini yang membolehkan ianya kembali kepada bentuk asal atau saiznya selepas daya yang dikenakan ke atas spring tersebut dilepaskan ataupun dialihkan. Okey, di bawah ini adalah gambaran bagi zarah-zarah di dalam spring tersebut. Okey, apabila dalam keadaan ini adalah keadaan normal lah apabila tidak ada beban luar yang dikenakan ke atas spring. So kita nampak dekat sini daya tolakan dan juga daya tarikan adalah seimbang. Maksudnya spring berada dalam panjang asal. Okey, situasi ini berlaku apabila tiada daya luar yang bertindak ke atas spring. Okey, kita dapati daya tolakan, daya tarikan seimbang. Okey, daya tarikan dan daya tolakan ini akan berubah keadaannya apabila spring itu dikenakan beban, iaitu akan mengalami regangan ataupun spring itu akan menjadi pendek apabila dimampatkan. Okay, seterusnya kita lihat contoh ni, berkaitan dengan penerangan cikgu tadi berkaitan dengan situasi apabila spring itu diregangkan ataupun spring itu dimampat. So inilah yang berlaku sebenarnya. Okey, apabila suatu spring itu diregangkan, kita dapati di sini daya tarikan sebenarnya lebih kuat daripada daya tolakan yang ada tadi. Tadi seimbang. Sekarang ini tidak sebab daya tarikan lebih kuat daripada daya tolakan apabila spring itu diregangkan. So kita akan nampak di sinilah contoh dengan jelas bahawa atom ni kalau cikgu labelkan sebagai A dengan B ni, menggambarkan pergerakan atom A dengan B ni menjauhi di antara satu sama lain disebabkan oleh inilah daya tarikan bertambah sehingga melebihi daya tolakan antara atom. Okey, daya tarikan yang bertambah ini akan menarik atom-atom untuk mengembalikan bentuk asal dawai selepas daya yang dikenakan dialihkan. So daya tarikan sebab tu cikgu kata daya tarikan lebih kuat sebab apabila beban dialihkan, so daya tarikan ni akan yang menyebabkan spring itu kembali kepada kedudukan asalnya atau panjang asalnya. So, bagaimana pula dengan keadaan apabila suatu spring itu dimampatkan? So, sudah pasti ianya berlawanan daripada spring itu diregangkan. Mana daya tolakan akan melebihi daripada daya tarikan. Sebab daya tolakan ini akan memastikan spring akan kembali kepada pemanjangan asal apabila beban dialihkan ataupun dilepaskanlah. Itu fungsi daya tolakan apabila satu dawai dimampatkan. Okey, jadi pelajar boleh nampaklah So cikgu buat catatan di sini. Daya tolakan lebih besar daripada daya tarikanlah. Bagi suatu spring yang dimampatkan. Okey, dan sebaliknya bagi spring yang diregangkan, daya tarikan lebih besar daripada daya tolakan. Okey, kita lihat slide seterusnya. Okay, inilah contoh contoh atau situasi atau aplikasi yang ada dalam kehidupan kita yang melibatkan kekenyalan So tilam, tilam di dalamnya didapat spring yang menggunakan aplikasi spring untuk ianya kelihatan ataupun lastik lah. Ada yang juga guna span sahaja dia tak gunakan sistem spring. Okey, lastik
Okey, ini biasanya untuk zaman kanak-kanak lah. Ya, elastik buah, jambu ke ataupun burung-burung. Ni hobi cikgu dulu ni. Main elastik. Okey, trampolin. Ni PJK kalau kamu pernah lalui semasa kamu menduduki ujian atau kecerdasan, kamu akan menggunakan trampolin di mana apabila kamu lompat di atas ni, okey, trampolin ni akan menyebabkan kamu terangkat ke atas dan dia akan kembalilah ke kedudukan asal sebelum kamu jatuh ke atasnya semula. Okey, ni yang antara yang hebat sekarang ni, sukan memanah. Okey, dan secara tak perasan juga, okey, kalau sedar, okey, dalam sistem kenderaan juga terdapat penyerap hentakan ataupun kita panggil absorber untuk memastikan kenderaan yang kita naiki itu berada dalam keadaan selesa apabila melalui permukaan yang tidak rata. Okey. So di dalam buku teks kita ada satu eksperimen yang mengkaji hubungan di antara daya dengan pemanjangan spring lah. So daya ni biasa kita simbolkan dengan F, pemanjangan spring ni kita labelkan dengan X lah. Nah, biasanya kita guna sentimeter Biasanya kita pakai sentimeter dalam hukum Hooke ini. Daya dalam hukum Hooke masih samalah seperti yang lain-lain, iaitu dalam Newton. So spring akan dipanjangkan apabila daya tarikan dikenakan atasnya. Okey, sifat yang kamu tahu, sifat yang kamu faham, tapi apakah hubungan antara daya ini dengan pemanjangan spring? So di dalam ini adalah satu gambar rajah ataupun susunan bagaimana suatu eksperimen bagi mengkaji daya dengan pemanjangan spring. So susunannya seperti inilah spring yang digantungkan pada kaki retort dan spring pembaris yang diletakkan bersebelahannya supaya pembaris ini sama dengan selari dengan panjang spring asal supaya kita boleh ukurlah panjang asalnya berapa. Biasanya kita akan labelkan ni sebagai L0 lah atau panjang asal. Okey. Pelajar boleh rujuk buku teks bagaimana melihat eksperimen ni boleh dilakukan pada muka surat 26 lah. Okey, sedikit maklumat tambahan yang cikgu ambil juga daripada buku teks. Pemanjangan spring ialah penambahan panjang spring apabila daya regangan dikenakan ke atas spring. Seperti yang cikgu kata, panjang asal kita label dengan LO. Okey, pemanjangan selepas dikena beban kita panggil L, dan X adalah pemanjangan spring dengan operasi L tolak LO. So hubungan di antara daya dan juga pemanjangan spring tadi lahirlah atau wujudlah satu hukum yang telah ditentusahkan yang kita namakan sebagai hukum Hooke, di mana ianya menyatakan pemanjangan spring adalah pemanjangan spring ni berkadar terus ni yang paling penting dengan daya yang bertindak ke atas spring itu jika tidak melebihi satu had iaitu dipanggil had kekenyalan. So had kekenyalan ni kat mana ianya duduk? Cikgu tunjukkan sedikit. Sebenarnya ianya berada di sini. Cikgu labelkan di sini. Itu dipanggil sebagai had kekenyalan. So apa berlaku selepas had kekenyalan? Selepas dia mengenai had kekenyalan, biasanya spring ini tak akan dia akan melengkung lah selepas had kekenyalan ni. Had kekenyalan. Maksudnya spring itu akan kembali spring itu tidak akan kembali kepada kedudukan panjang asalnya apabila ia telah melepasi had kekenyalan sama ada dia lebih panjang biasanya lebih panjang lah kalau ianya diregangkan. So kita boleh tulis formula hukum Hooke itu dengan hubungan F dan X adalah secara F sama dengan Kx dalam matematik tingkatan 3 dulu masa silibus lama. Murid-murid biasanya dah jumpa lah apabila kita buang simbol berkadar terus ni, kita akan gantikan dengan satu pemalar. So pemalar ni kita panggil K, iaitu kita panggil sebagai pemalar spring lah. Okey, itu matematik silibus lama lah tapi itulah bagaimana sesuatu hubungan itu dijadikan rumus.
Okey, seterusnya kita lihat sedikit analisis dalam yang berlaku dalam graf daya melawan pemanjangan spring. So yang pertama kita boleh mencari kecerunan. Okey, kita boleh mencari kecerunan dengan kalau lebih jelas dekat sini, biasanya kita buat macam inilah. F2 tolak F1 atau X2 tolak X1. Ni simbol tiga segi ni kita panggil perubahan pada F dengan juga X, iaitu pemanjangan spring. Okey, seterusnya di dalam graf yang sama, okey, yang kamu lihat ni warna kuning ini seolah-olah seperti kecenderungan, tapi ia bukan. Sebenarnya apa yang berlaku adalah kita nak cari tenaga keupayaan kenyal, tenaga keupayaan kenyal dengan cara mencari luas di bawah graf lah, dengan cara mencari luas di bawah graf. Suatu segitiga biasanya kita akan gunakan formula 1/2 kali tapak kali tinggi. Jadi kita aplikasikan formula ini dengan kaedah. Okay, tapak kat sini kita gantikan dengan X. Manakala F kita gantikan dengan tinggi. Itu kaedah lah. Macam mana kita aplikasikan ilmu matematik dalam mencari luas di bawah graf bagi hubungan daya dan juga pemanjangan string. Okay, seterusnya kita lihat dekat sini faktor-faktor yang mempengaruhi kekenyalan. So yang pertama kita ada panjang dawai. Kita tengok dekat sini. Okey, kita dapati spring di sebelah kiri awak lebih pendek daripada spring di sebelah kanan. Kalau kita simpulkan di sini, seolah-olah macam ada dua spring. Spring pertama, spring kedua. Yang ini ada tiga spring. Spring satu, spring kedua dan juga spring yang ketiga lah. So apakah dia punya implikasinya adalah suatu spring yang panjang kekenyalannya adalah berkurang berbanding dengan spring yang pendek. So faktor yang kedua, diameter dawai. So diameter dawai kita lihat di sini, yang pertama di sebelah kiri awak kecil. Di sebelah kanan kita lihat ianya kelihatan besar. So implikasinya adalah bagi sebuah spring yang kekenyalannya yang diameternya besar, kesannya adalah kekenyalannya. Di sini kita lihat apa belajar? Ya, kekenyalannya meningkatlah, iaitu lebih keras daripada spring yang berdiameter kecil. Okey, jenis bahan. Jenis bahan pula juga amat penting. Kalau kita lihat dekat sini, steel. Steel untuk K bagi besi steel, kemudian copper dan juga aluminium kita lebahi steel. Yang ini steel sebenarnya. Okey, ini steel, sini copper dan ini adalah aluminium. Jadi kita dapati steel lebih keras daripada cuprum dan juga aluminium. Okey, untuk diameter spring pula, kita lihat dekat sini, untuk diameter yang kecil, ini adalah diameter yang besar lah. So kita lihat di hubungan. Untuk diameter kecil, kekenyalannya kita lihat dekat sini berkurang. Untuk spring diameter besar, kekenyalannya lebih besar. Tetapi K, pemalas spring untuk diameter spring yang kecil, pemalas springnya meningkat. Dan sebaliknya berlaku bagi pemalas spring untuk diameter spring yang lebih besar. Sebelum tu cikgu belum terangkan lagi lah. Di sini kamu akan lihat tiga hubungan yang ada lah. Kekenyalan K ni adalah pemalas spring. Jadi cikgu tak sebut tadi lah. Kalau yang spring besar ni, cikgu dah semula lah. Spring besar ni, diameter ni bermaksud dawai yang kita gunakan untuk membina spring. Yang ini kita nampak jelas diameter spring dengan diameter daya spring ni, saya harap pelajar boleh bezakan lah. Okay, kalau diameter bagi daya spring yang besar ni kekenyalannya rendah, tetapi pemalas springnya tinggi. Manakala bagi diameter daya spring yang kecil, kekenyalannya lebih besar, tetapi pemalas springnya lebih kecil. So apa kita lihat yang boleh simpulkan di sini? Okay, pemalas spring meningkat, kekerasannya meningkat, kekenyalannya
berkurang. Ini yang dapat kita simpulkan daripada 1, 2, 3, 4. 4 gambaran yang menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kekenyalan bagi suatu spring lah. So nilai K ni sebenarnya kita rujuk kepada kekerasan spring lah. Kalau bahasa sebenarnya kita panggil pemalas spring. So ini pula berkaitan dengan susunan susunan spring yang diatur spring yang diatur sesama spring sama ada dengan cara sesiri atau selari ini kamu lihat okey dekat sini secara sesiri, yang ini secara selari. So apa yang kita nampak dekat sini adalah kalau secara sesiri beban dikenakan bagi setiap spring adalah sama. Okey, beban bagi setiap spring adalah sama. Kamu nampak dekat sini. Dia labelkan sinilah. Dan ketegangan bagi setiap spring adalah W. Pemanjangan bagi setiap spring X. Jumlah pemanjangan sama dengan 2X. Sebab satu spring adalah X. Kalau ada dua spring seperti ini, kita kata 2X. Seterusnya, jika spring itu disusun secara selari, beban yang dikongsi sama rata bagi setiap spring. Seolah-olahnya sama rata, seolah-olahnya macam bahagi dua lah. Sebab tu kita nampak ni dekat ketegangan, kita bahagi dua. W itu bahagi 2, manakala pemanjangannya kekal iaitu X, tetapi jumlah pemanjangan spring sama dengan dibahagi 2. Nanti kita akan lihat lah. Akan lihat dengan lebih jelas semasa kita buat latihan yang cikgu sediakan. Ini hubungan lah. Ketegangan bagi setiap spring W, jumlah pemanjangan spring N kali X. Manakala untuk sistem yang dibuat secara selari, ketegangan kekal itu W, bahagi dengan bilangan. Kalau spring tu ada 3, bagi 3. Kalau ada 2, bagi 2. Jumlah pemanjangan spring X bahagi dengan N. Ini cara menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum Hooke dengan spring disusun secara sesiri ataupun selari. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekenyalan spring. Yang ini kita lihat secara ringkas saja. Sistem spring yang lemah disebabkan oleh spring yang panjang. Disebabkan oleh spring yang panjang, kesannya spring itu lebih fleksibel. Diameter spring yang besar, kita dah lihat tadi dalam contoh, diameter spring yang besar, kita tahu dia punya kekenyalannya berkurang. So kesannya penggantian yang kerap sebab spring itu boleh memanjang. Diperbuat daripada kuprum, cepat putus. Sebab kuprum adalah bukan satu bahan yang kuat berbanding dengan logam biasa. Ataupun kita tengok lagi contoh apa tadi yang ada. Sebelum tadi ni kita guna apa? Kita guna steel. Steel. Kuprum ni lebih rendah lah daripada steel. Yang terbaik adalah steel ataupun besi. Dawai spring yang nipis. Dawai spring yang nipis, kesannya kos penyelenggaraan tinggi sebab kita kerap ganti, disusun secara sesiri. Disusun secara sesiri lah. Macam ni. Kesannya pemanjangan spring lebih. Yang ini sambungan. Berlawanan dengan spring yang lemah, tetapi ini adalah spring yang kuat. So contoh alasan yang kita boleh nyatakan di sini, spring yang pendek menyebabkan spring tidak fleksibel. Spring tu lebih stabil lah. Diameter spring yang kecil, kesannya penggantian tidak kerap, diperbuat daripada keluli, tidak cepat putus. Dawai spring tebal. Dekat sini faktornya kos penyelenggaraan rendah, disusun secara selari, pemanjangan spring kecil. So ini adalah antara alasan yang menyatakan sesuatu spring itu lebih kuat dan kenapa kita kata ianya spring kuat berdasarkan faktor-faktor yang ada ni lah. Contoh latihan yang cikgu sediakan di sini. Seterusnya kita lihat latihan yang cikgu sediakan ni. Sebelum tu kita analisis dulu apa maklumat yang diberi. Yang pertama, panjang asal. Panjang asal LO sama dengan 10 cm. Pemanjangan L sama dengan 12 cm.
pemanjangan sama dengan 2 cm. Kemudian jisim. Jisim dia bagi 10 gram. Kita tukar kepada kilogram. Okey, kita akan dapat kosong perpuluhan 01 kg. Okey, kita tukarkan kepada daya. So, 0.01 kalikan dengan 10. So, kita dapat 0.1 Newton. Okey, 0.1 Newton. So, kita cari pemalas spring untuk kes ini. So, Kf sama dengan 0.1 bahagi dengan X tadi 2. So, kita dapat bahagi dengan 2, kita dapat 0.05. Okey, kita dapat K lah, 0.05. Bagi sistem yang digegangkan dengan 30 kg. Okey, kita tukar dulu. 30 kg. Okey, 30 kg. 30 kg lah. 30 gram bersamaan dengan bagi dengan 1000 lah. 0.03 kg tukar kepada Newton. 0.03 kali 10 dapat 0.3. Okey, kita cari. Kita cari dia punya pemanjangan. So, F sama dengan 0, F sama dengan Kx. F sama dengan 0.3. Pemalas tadi kita ada 0.05. Kita cari pemanjangan. So, 0.3 bahagi dengan 0.05 kita dapat 6 cm. Okey, pemanjangan spring. Okey, pemanjangan spring. Kita tambahkanlah spring asal tadi semana 10 cm tambah dengan 6 cm, maka kita dapat 16 cm. Jadi betul jawapan ni. Okey, untuk contoh yang kedua, suatu spring ditarik daripada diregangkanlah daripada panjang 15 cm kepada 21. So L 0 15, L 1 sama dengan 21, X sama dengan 6 cm. Okey, seterusnya apa lagi? Okey, menggunakan daya 50 Newton. So, dah tukar siap-siap kepada Newton. Kita cari pemalas spring lah. So, F sama dengan Kx. Kf sama dengan 50. K yang kita nak cari. X sama dengan 6. Maka K yang kita cari adalah bernilai 8.33. Okey, unitnya Newton per centimeter lah. Okey, langkah yang berikutnya. Cari tenaga keupayaan elastik. Cari tenaga keupayaan elastik. Di mana formula yang kita akan pakai adalah setengah Kx kuasa 2. Kita gantikan 1/2. K tadi kita dapat 8.333. X tadi adalah 6. Jadi kuasa 2. Bila kita kira, kita dapat 149.994 Joule. Iaitu hampir kepada 150 Joule lah. Jadi, betul lah cadangan jawapan yang dibagi. Okay, saya harap pelajar boleh faham contoh ringkas ini. Seterusnya berkaitan dengan soalan kebat lah. Soalan kebat. So, yang ini lebih mudah kalau kita gunakan jadual lah sebenarnya. Tapi cikgu tunjukkan dulu macam mana nak jawab. Okay, dalam maklumat yang diberi di sini, kita dapati panjang asal LO sama dengan 10 cm pada kenaikan beban. Beban yang dibagi 10 gram tukar kepada kilogram 0.01
1 kg tukar kepada Newton bersamaan 0.1 Newton. Itu yang kita fahamlah apa yang berlaku daripada gambar rajah. Setiap spring tersebut akan memanjang sebanyak 2 cm. Setiap spring itu akan memanjang sebanyak 2 cm apabila diregangkan dengan beban 10 gram atau bersamaan dengan 0.1 kilogram lah. Okey, kita cari formula spring yang terlibat. Okey, langkah pertama carilah. Okey, F sama dengan Kx. F di sini kalau kita guna berapa tadi? 0.1 Newton. K yang kita nak cari, X kita dapat tadi 2 cm. Maka K yang kita cari adalah 0.1 bahagi 2 kita peroleh 0.05. Okey, ini formula spring yang terlibat di sini. Jadi kita nak selesaikan kes ini. Okey, bagaimana? Okey, kes yang pertama kita lihat dalam kes A ni ianya disusun secara memanjang ke bawah lah. Pelajar pun dah faham. Tadi pun cikgu dah tunjuk di atas. Okey, itu adalah sesiri. Itu adalah sesiri. Dan kes yang kedua itu adalah gabungan sesiri dan selari. Dan kes yang ketiga pun, kes yang kedua adalah selari dan kes yang ketiga adalah gabungan. So ada 3 kes di sini. Cikgu labellah kes 1, kes yang kedua dan kes yang ketiga. Okey, kes yang pertama, spring dia seperti ini. So, kalau tegangan dia, tegangannya 20 kg. Tegangan sini 20 gram. 20 gram tukar kepada kilogram, kita akan dapat 0.02 kg atau dalam Newton kita dapat 0.2 Newton. So ada 2 kes di sini. Okey, untuk ada 2 spring, so disusun secara siri ni. Kita akan dapati untuk spring yang pertama adalah tegangannya 0.2 Newton. Spring yang kedua pun juga 0.2 Newton. So untuk X pula, pemanjangan dia macam mana? Kita kira lah. Kita kira macam mana? Gunakan formula ini. F Kx. F yang kita pakai ialah 0.2. K kita dah ada tadi 0.05. Maka X yang kita dapat bersamaan dengan, cikgu kira sebentar, bahagi 0.05. Kita dapat 4 cm. Kita dapat 4 cm. So 4 cm tu di mana? 4 cm tu di spring ini. Sini pun 4 cm. Sini pun juga 4 cm. Okey. So sistem ini memanjang. Sistem ini memanjang. Pemanjangan sistem. Pemanjangan dalam kes yang pertama ni sama dengan 4 cm di spring pertama, 4 cm dan spring yang kedua. Maka jumlah pemanjangan adalah 8 cm. Kalau kita ke jumlah panjang spring, tambahkanlah. Spring pertama 10 cm, spring kedua 10 cm, setiap satu panjang 4 cm, maka jumlahnya adalah 28 cm. Jadi jawapannya betul. Okey, jawapannya betul. Okey, sistem yang kedua dengan GSIM 50 gram. So, kita tengok. Okey, kes yang kedua, kes kedua. Okey, lebih kurang cikgu lukiskan dulu. Okey, apa yang berlaku? Kita dah ada tadi. Kita catatkan dulu. K tadi adalah K yang kita kira berapa? 0.05. Okey, K yang tersedia ada yang kita telah kira adalah formula spring 0.05. So beban yang diletakkan di sini bersamaan dengan 50 gram.
Jadi bebannya bersamaan dengan 50 gram. Kita kira tadi, tukar pada dululah 50 gram bersamaan dengan 0.05. Ya bagus, kilogram. Tukar kepada Newton dapat 0.5. Jadi dalam spring ini apa yang berlaku? Okey, yang pertama, setiap spring kita akan kenakan beban regangan itu sebanyak 0.5 di setiap spring. Silap. Dia tak ada spring. Dia terus saja. Teruskan. Okey. 0.5 dan 0.5. So, pemanjangan je kita kira. Pemanjangannya macam mana? F sama dengan 0.5. Okey. 0.5. Okey, kita dah dapat tadi 0.05. Maka X yang kita dapat 0.5 bahagi 0.05 kita dapat 10. So, pemandangannya adalah 10 cm. Maksudnya, kita bahagi 2 untuk kes ini. Okey, yang ini adalah 5 cm. Yang ini adalah 5 cm lah. Okey, jumlah sistem pemanjangan sama. Pemanjangan spring ini, panjang spring sama dengan 5 tambah 5 bahagi 2 iaitu 5 cm. Okey, jumlah sistem, jumlah panjang sistem. Jumlah panjang sistem lah. Spring samaan dengan, asal kita ada 10. Asal 10. Okey, kita tambahkan dengan 5 tadi. Asal, kenapa tak ambil 10 saja? Sebab kita ambil 2 ni. Kita anggap 2 ni sebagai satu spring. Sebab tu kita dapat 10. Yang ni 5 yang kita dapat daripada pengiraan tadi. So, jumlahnya adalah 15 cm. Okey, untuk kes yang ketiga, barulah yang macam ni. Gabungan. Okey, bebannya sebanyak 40 kalau tak saya tadi. 40 gram. So, tukar dululah. 40 gram bersamaan 0.04 kg dalam Newton 0.4 Newton. Okey, kita cari pemanjangan spring. F sama dengan Kx. F 0.4. Okey, kita dah tahu tadi 0.05. X bersamaan dengan 0.4 bahagi 0.5. Kita dapat 8. Ya, kita dapatlah 8. Okey, apa maksudnya? Okey, pemanjangan spring itu, kita tukar warna sekejap. Okey, 8. 8 tu untuk sistem tunggal. Okey, manakala untuk spring yang kembar macam ni, selari ni, sini 4, sini 4. Jadi jumlah spring, panjang spring bersamaan dengan 4 tambah 8. Yang ini 4, yang bawah 8 lah. So 12. Okey, pemanjangan spring, jumlah panjang spring sistem. Okey, yang atas tu ni sama juga macam tadi, kita 10. Jadi 10. Yang bawah ni 10 juga asal. Yang kita tambah ni 12. So, dapat 32 cm. Okey. Saya rasa sampai sini dululah. Kuliah cikgu. Nanti cikgu akan sambung untuk latihan yang seterusnya di dalam kelas. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.